Aku suka matematik, puasku menolak, tetapi tetap suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar cikgu kasihi sekalian. Bertemu kita kembali dalam kelas matematik tambahan tingkatan 4. Alright, previous class kita dah cover 1.1 tapi tak semua, hanya sebahagian. Dan cikgu sengaja asingkan absolute value function sebab cikgu nak buat satu video specifically pasal absolute value function, sebab dia memerlukan masa yang panjang untuk cikgu terangkan dengan lukisannya semua ya. So tanpa kita buang masa, mari kita teruskan. So ini hanyalah sebagai recall. Absolute value function dia ada general formula, general form, dan inilah dia punya general graph. Cikgu dah terangkan serba sedikit pada video lepas, so nanti kamu boleh tengok balik. Cikgu nak terus kepada bagaimana untuk kita melukis graf dan membuat pengiraan. Okay, for the first part kita nak tengok lukisan graf dulu. Okay, cikgu ambil daripada set practice 1.2 soalan nombor 2. Okay, sebelum cikgu nak ajar macam mana nak buat absolute value function punya graf ni, cikgu akan ajar macam mana kita buat linear graph dahulu. Okay, yang mana kita buat macam biasa saja tanpa ada simbol absolute tu. Okay, which is just the fx sama juga dengan x tambah 1 saja, tanpa simbol absolute. Lepas tu baru cikgu ajar macam mana. Okay, right, so hanya anggapkan soalan ini adalah fx sama juga dengan x tambah 1. Okay, so sebelum kita nak buat graf, kita kena ada apa? Table of values. So cikgu ada dekat sini. So the first part is x dan the second part is fx. Okay, mana nak dapat x? Dekat soalan lah. Sebab soalan kata domain daripada negatif 2 sampai 4. So apa yang kamu kena buat? Salinkan negatif 2, negatif 1, kosong, 1, 2, 3 dan 4. And how to find the value of fx is you substitute the value of x. Each value of x you substitute into the function and you will get the answer. So I assume you know how to substitute, right? You put the negative 2 inside x. Okay, so nilai pertama kamu akan dapat negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, boleh cek balik. Okay, now we have all the values, we can plot the graph. Okay, so first of all you kena buat apa? You kena label dulu. So this is x and this is y. Okay, then label 1, 2, 3, 4 cukup. Kosong jangan lupa, origin negatif 1 dengan negatif 2. Then the biggest number of y is 5, so you put 1, 2, 3, 4 and 5. Sorry. And the smallest number of y is negative 1, so you put negative 1 here. Okay, so now we can proceed with the plotting the points. So cikgu anggap kamu tahu macam nak plot the point kan. So let's say for the first point here you have a negative 2 and negative 1, so you just plot. Nak buat bulat boleh, nak buat x boleh, ikutlah kamu. Okay, asalkan kamu buat point tersebut. Second one, negative 1, 0 here, then 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 dan 4, 4, 5. Once you got all the points, you can connect all the points by drawing a line. Pakai ruler. Since this is a linear graph, so kamu kena pakai ruler. Kalau cikgu pun pakai, takkan kamu tak nak pakai? Betul? Okay, so ambil sini, then you plot. Tarik apa? Tarik sis monggo. Okay, so ini adalah graph graph fx equals to x plus 1. Okay, secara tidak langsung cikgu dah ulang kaji dah sebenarnya macam mana nak buat linear graph. Okay, now we go to our main part, which is the absolute valued graph. So bila cikgu letak satu simbol sini, satu simbol dekat sini, apa yang akan jadi? Secara automatik
nilai fx ini akan bertukar kepada positif. Itu je beza dia. Beza dia adalah nilai y ataupun range ataupun image. Bila ada simbol absolute value tu, semua nilai y akan jadi positif. Ingat macam tu je. So, kamu tukar kat sini, akan jadi negatif 1. Jangan tukar sini saja. Tukar dekat sini, dekat graf pun kena tukar. Okey. Kat sini 5 positif, 4 positif, 3 positif, 2 positif, 1 positif, 0 pun positif. So tak payah nak risau, tak payah buat apa-apa. Kamu hanya perlu tukar nilai y yang negatif, kamu tukar kepada positif. Macam mana nak tukar? Pantulkan sahaja, reflectkan sahaja. Ni poin yang pertama ni, asalnya adalah negatif 1. And then since kamu dah letak modulus dekat sini, kamu kena pantulkan negatif 1 jadi 1. Okay. Then apa nak kena buat dengan yang lebih-lebih ni? Padamlah. Cikgu tak nak ni. Padam saja. So bila kamu padam, apa nak buat kat sini? Tariklah pakai ruler. Okay. So kamu akan dapat the final graph macam ni lah. Pakai ruler cikgu tak pakai. So nampaklah macam V graph ni. Okay. So ini bertepatan dengan dia punya general graph tadi. Nampak tak macam bentuk V ni? So akan dapat V juga. Boleh? Okay, satu lagi example. Let's proceed. Fx is equals to 4 minus 2x. Macam biasa, anggap ini adalah positif. Anggap ini adalah graf yang sebelum kamu letak modulus tu. Okay, cikgu buat sini. Fx equals to 4 minus 2x. Macam biasa. Sini x, sini fx. Pakai nilai yang sama sebab soalan yang sama, cuma berbeza A dengan B je. Okay, so sini apa tadi? Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan 4. Bila kamu masukkan dalam kalkulator, kamu akan kira kamu akan dapat sini adalah 8, 6, sini 4, sini 2, sini 0, sini kamu dapat apa tadi negatif 2, negatif 4. Macam biasa, dah ada semua point, kita boleh buat graf So, first of all label dulu. X ini fx. Oh tadi cikgu buat y Tak apa. 1, 2, 3 dan 4. Ini negatif 1, negatif 2. Cukup. Okay, kalau kamu tengok nilai dia besar kan. So bila besar takkan nak buat 1, 2, 3, 4. So kecilkan, maknanya kamu gandakan kamu punya paksi fx atau paksi y. Keadaan 2 lah. So 2, 4, 6, 8. Negatif 2, negatif 4, negatif 6. Cukuplah. So jangan lupa. Okay, so now we plot the points macam biasa dulu. Okay, ini bukan absolute, belum lagi. Cikgu tak buat lagi. Negatif 28 dekat mana? Sini. 6 04 12 20 3 negatif 2 4 negatif 4. Kamu akan dapat graf macam ni. Ambil surat khabar pula. Ambil ruler. Apa surat khabar? Pusing. Ya Allah lambatnya. Okey, tarik. Oops. Tarik apa? Tarik sis mongko. Okey. Ini adalah graf yang biasa. Okey, ini adalah graf yang biasa. Fx sama juga dengan 4 tolak 2x. Okey. Sekarang ni bila cikgu nak letakkan tanda absolute ataupun tanda modulus ini dekat sini, apa akan jadi? Segala nilai y yang negatif akan terpantul menjadi y yang positif. So dekat mana yang y yang negatif ni? The last 2 points here, negatif 2 dengan negatif 4. Apa yang kamu kena buat? Automatically kamu kena tukarkan dia kepada nilai yang positif. So sini tiba-tiba akan jadi 2, tiba-tiba sini akan jadi 4. Dah tukar sini, jangan tukar sini saja, tukar dekat graf juga. Dekat mana yang negatif y tu? Dekat sini, negatif 2 kan. So negatif 2 tukar kepada 2, pantulkan kepada 2. Dan negatif 4 pantulkan kepada 4.
Okay. So apa yang kita nak buat dekat bawah ni? Kita padam lah. Padam pasir. Okay. Lepas dah padam nak buat apa? Gabungkan ataupun sambungkan poin yang baru tersebut akan membentuk satu graf V. Sorry cikgu punya line dia bengkok-bengkok. Nanti kau pakai ruler. Okay. So ini adalah fx is equals to 4 minus 2x. Faham? Baik. Tengok soalan yang mencabar sikit. Ini self practice 1.3 soalan number 3. Okay. Function f is defined by fx is equals to modulus 4x minus 3. Calculate a dulu. Let's go. So a, dia kata cari f dengan f negatif 2 dulu. So kita masukkan. Kamu akan dapat 4 negatif 2 tolak 3. So kamu akan dapat sini adalah negatif 8 tolak 3. Akan dapat jawapan negatif 11. Dan since kamu ada absolute value ni, apa jawapan last dia? 11. Buang negatif dia. Macam tu je. Dan same goes for this negative 1 over 2. Kau akan dapat sama juga, tapi nilai lain lah. Okay, boleh buat sendiri. B, the values of x such that fx is equals to 1. Fx kita apa? Ni dia. 4x tolak 3 sama juga dengan 1. Cikgu akan patah balik ke slide kita yang pertama tadi. Ni dia. Tumpukan perhatian kepada sini. Dia kata absolute value of x akan dibahagikan kepada dua nilai. Satu nilai positif, satu nilai negatif. Dan kita akan apply sini kepada contoh kita yang sekarang ni. Modulus function of x, kalau ada sama dengan, kalau ada nilai, kita kena pecahkan, kita kena bahagikan kepada dua bahagian. Satu positif, satu negatif. So, marilah kita buat yang positif dahulu. So 4x minus 3 sama juga dengan 1. Selesaikan. 4x sama juga dengan 4. X sama juga dengan 1. Dah habis belum? Belum. Kena sambung lagi. Sebab kamu ada satu lagi nilai, iaitu negatif. Okay. So 4x tolak 3 sama juga dengan negatif 1. Selesaikan, kamu akan dapat 4x sama juga dengan 2. Dan x sama juga dengan 1/2. Baru dah siap. Macam ni. Okay. Itu untuk soalan B. Okay. Sekejap. Cikgu nak tukar kepada next slide sebab tak cukup tempat. Bagi cikgu seminit. Alright. Okay. Nombor 4 pula. Given gx is equals to 6 minus 2x, find the values of x if gx is equals to x. Macam biasa, 6, kita pakai putih. Macam biasa, 6 tolak 2x sama juga dengan x. So macam biasa, kita kena pecah dia kepada dua bahagian. So for the first one, 6 minus 2x is equals to x. Dan kamu akan dapat 3x equals to 6 dan x is equals to 2. Another one is 6 minus 2x equals to negative x. Dan 6 sama juga dengan x lah. So x sama juga dengan 6. Dah siap. Ini dah siap. Okay. So itu sahaja untuk absolute valued function. Cikgu harap kamu faham dan nanti cikgu akan bagi lebih latihan dan lebih contoh. Dan I think that's all. Kita akan berjumpa pada video yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan bye bye.